Sebab tu Imam Malik cerita tadi, cerita yang kata dia keluar fatwa tu di Madinah, Imam Malik ni. Sehingga apabila dia habaq kat dia, saya cerita apa Imam Malik. Dia pergi habaq kat pemerintah macam tu, pemerintah wali Madinah hukum Imam Malik. Hukum apa? Sebat Imam Malik sampai lekang satu bau ni. Sebahagian riwayat kata sebat 147 rotan. Imam tu, semua orang Madinah mengaji dengan dia. Orang bermusafir jauh datang ke Madinah kerana nak berguru dengan Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah. Khalifah pergi sebat dia. Khalifah tu sendiri tak sebat, dia suruh wali dia, gubernur dia di Madinah sebat. Lepas tu kononnya pemerintah, kononnya Ja'far bin Sulaiman marah kat gubernur tu. Lepas pada tu cukok kepala gubernur tu, cukok janggut dia. Lepas tu mahabak kat Imam Malik, kata minta maaf aku cukok kepala dia. Imam Malik kata ingat apa? Nak ingat aku nak tengok sangat kepala dia kena cukok kan? Aku harapkan pahala di sisi Allah dan harapkan azab dia di akhirat lebih lagi daripada tu. Imam Malik ni mazhab dia akhirnya, Imam Malik ni dia ada beberapa qaul yang agak asing pada orang. Antaranya amal ahli Madinah, amal ahli Madinah, amalan ahli Madinah. Amalan ahli Madinah ni dia jadikan apa yang orang Madinah beramal tu salah satu hujah menunjukkan benda tu sunnah. Pasal zaman dia tu, Malik ni lahir tahun 93 94 macam tu, dekat lagi dengan zaman Nabi. Jadi dia jadikan kalau benda tu orang tak amal, Madinah tak amal, dia rasa macam benda ni pelik. Kalau orang Madinah pakai amal, dia rasa benda ni mungkin ada kaitan dengan Nabi SAW. Pasal baru. Kebanyakan ulama-ulama tolak pandangan Imam Malik dalam kes ni. Dia kata amalan ahli Madinah bukan hujah. Sehingga ulama-ulama tulis surat pada Imam Malik. Terkenal surat yang ditulis pada Imam Malik, seorang imam yang besar, iaitu Al-Laits bin Sa'ad. Imam Syafi'i dia berguru dengan Imam Malik. Kemudian bila dia pergi ke Mesir, dia jumpa lagi anak-anak murid Al-Laits bin Sa'ad. Dia tak jumpa dengan Laits. Dia rasa Laits ni hebat. Imam Syafi'i kata wal-Laitsu afqah min Malik, dan Laits itu lebih faqih daripada Malik. Sebab itu kalau orang mengaji mazhab, orang akan tahu mazhab ni kan empat dah banyak. Laits pun mazhab juga, cuma dia tak besar. Dia tak ada anak murid, dia tak ada nak tulis buku-buku untuk jadi besar. Al-Laits bin Sa'ad dia tulis pada Imam Malik, membantah pandangan Imam Malik yang menjadikan amalan ahli Madinah sebagai hujah, sebagai sumber dalam menentukan keputusan-keputusan fiqh. Sebab itu dalam mazhab Malik tak ada puasa 6 Syawal, kerana dia tak tengok orang Madinah buat. Dia kata kalau Nabi buat, mestilah anak-anak murid sahabat di Madinah pakat buat. Ni aku tengok tak ada siapa buat pun. Walaupun hadis ada, Imam Malik anggap hadis tu syaz, hadis tu macam ada keganjilan, mungkin rawi dah silap. Bukan Nabi silap, rawi silap. Rawi riwayat. Ini panjanglah cerita. Akhirnya mazhab Malik ni dia berkembang. Dia daripada Madinah dia pergi. Sekarang kita jarang tengok orang mazhab Malik kat belah sini. Pasal orang tuan-tuan akan tengok di kalau di London ada satu di apa nama masjid orang Maghribi mazhab Malik. Tapi kebanyakan kalau kita pergi UK, kita pergi kebanyakan di dunia di barat ni kebanyakan mazhab Hanafi lah. Sebab Pakistan mari dengan India mari banyak. Depa banyak, jadi depa banyak Hanafi. Tapi orang Morocco mereka Malik. Orang Sudan mereka mazhab Malik. Mazhab Malik dalam bab makan ni luas, banyak binatang boleh makan. Ya, sebab tu banyak kita jangan heran. Jangan heran tengok orang Sudan boya makan.
Jadi luas sikit mazhab dalam bab itu. Tetapi dalam sejarah, dalam sejarah Andalus banyak mazhab Malik. Andalus tau, Spain banyak mazhab Malik. Sebab tu setengah orang dia tak tahu sejarah. Dalam sejarah Spain pasal pemerintahan, saya pernah sebut dalam beberapa kuliah, Yusuf bin Ali bin Tashfin, masa pemerintahan dia telah mengarahkan supaya dibakar kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Dia bukan kaitan dengan Salafi. Dia tahun 400 lebih tu, 500 lebih dia meninggal. Dia kerana dia berpegang kepada fatwa ulama-ulama mazhab Malik di Andalus yang menolak kitab Ihya Ulumuddin ketika itu. Dibakar secara rasmi sehingga di hadapan Masjid Cordova. Tak ada kaitan dengan kerajaan Saudi, tak ada lagi. 1000 tahun dulu cerita ni. Oleh keputusan Khalifah Ali bin Yusuf yang merupakan seorang khalifah yang saleh ketika itu, yang terpengaruh dengan Ibn Hamdin di dalam fatwanya, yang menganggap kitab Ihya ada penyelewengan, khususnya beberapa bab termasuk bab ruh dan seumpamanya. Kita tak katalah, sekali orang kata kita suruh bakar lah, kita cerita Andalus bakar. Kemudian apabila mari anak murid Imam Ghazali masuk ke Andalus, seperti Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi tu, bukan hak sufi tu, Ibnu hak tu Muhyiddin Ibnu Arabi. Sekarang kat Malaysia banyak dia nak main macam-macam kan, hak menari pusing-pusing berada. Nanti kita tuan-tuan akan dengar nama Maulana Ar-Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi dan seumpamanya. Dia barat suka sangatlah Rumi ni. Tapi ni saya cerita ni Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, dia anak murid Al-Ghazali. Kembali pada zaman dia, boleh baliklah kitab Ihya Ulumuddin dibaca. Maksudnya kitab Ihya tu sendiri ada turun, ada naik, tapi bukan kaitan dengan mazhab Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tak ada lagi, 300 tahun kemudian baru datang Ibn Taymiyah. Itu kaitan dengan mazhab Malik, bukan Imam Malik yang suruh, tapi pengikut mazhab Malik. Tapi saya nak ceritanya cabaran yang dihadapi ketika itu oleh Imam Malik sehingga dia dipukul, dan akhirnya Imam Malik tetap menjadi imam yang besar, dan kata khalifah minta maaf kepada dia lah. Saya nak ceritanya ialah tanggungjawab kita semua ni. InsyaAllah saya akan buka sisi soal jawab nanti. Saya tak baca kitab Riyadhus Salihin, InsyaAllah kita balik ni baca. Apa yang kita mau daripada dakwah ini? Tuan-tuan mai mengaji, ada orang lah ni minat agama ramai. Yang saya kata semua orang minat. Orang pakai kepiah, orang jual pasar malam pun pakai kepiah, semua. Apa yang kita mau daripada agama? Agama bukan saja kita mau orang tengok kita beragama. Tujuan agama macam saya sebut, supaya kita selamat di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan tak akan mungkin kita ini selamat di sisi Allah Azza wa Jal melainkan dengan mengikut apa yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Soal manusia tahu yang benar dan yang salah itu satu hal, tapi nak mengikut yang benar dan meninggalkan yang salah satu hal yang lain. Sebab itu apabila kita dengar orang azan hayya 'alas salah, kita jawab apa? Apa kita jawab? La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, melainkan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Tidak ada daya untuk mendatangi kebaikan dan kekuatan untuk mengelakkan kemaksiatan melainkan dengan